Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk bab 7 iaitu pengaturcaraan linear. Okey, bab ni kita akan belajar cara nak lukis graf. Okey, kita tengok subtopik yang pertama dahulu sebelum kita lakar graf. 7.1 iaitu model pengaturcaraan linear. Okey, sebelum kita lukis graf, kita kena tahu dululah. Kalau simbol lebih besar dan sama dengan atau lebih kecil dan sama dengan, okey, ada tanda sama dengan di bawah. Okey, graf yang kita akan lukis adalah garis padu, maksudnya garisan penuh. Okey, kalau simbol lebih besar atau lebih kecil, okey, garis sempang ataupun garis putus-putus. Okey, kita tengok ayat pernyataan matematik. Okey, ayat ni awak kena tahulah nak guna simbol lebih besar ke, lebih kecil ke. Okey, kita tengok yang pertama. Y adalah melebihi X. Jadi kalau ayat biasa macam ni bermaksud Y lebih besar daripada X. Okey, yang kedua. Y adalah kurang daripada X. Okey, bermaksud Y lebih kecil daripada Okey, nombor 1 dan nombor 2 ni ayat direct. Dua ni sahaja ayat yang tiada tanda sama dengan di bawah. Maksudnya, kalau melebihi lebih besar. Kalau kurang daripada lebih kecil. Tu je. Yang lain-lain tu akan ada tanda sama dengan lah di bawah. Okey, tengok contoh yang ketiga. Y adalah tidak melebihi X. Tidak melebihi X. Jadi, Y lebih kecil dan sama dengan X. Okey, nombor 4. Nilai maksimum bagi Y ialah K. Okey, jadi kalau maksimum, simbol dia lebih kecil dan sama dengan. Jadi Y lebih kecil dan sama dengan K. Okey, nombor 5. Nilai minimum untuk X tambah Y ialah 13. Okey, kalau minimum, simbol dia lebih besar dan sama dengan. Jadi, X tambah Y lebih besar dan sama dengan 13. Okey, nombor 6. X adalah sekurang-kurangnya 2 kali Y. Okey, sekurang-kurang, okey, dia terbaliklah simbol dia. Dia macam panggil kalau sekurang-kurang lebih besar dan sama dengan. Okey. Dia macam terbalik sikit dengan simbol matematik kalau ayat BM tu. Jadi X lebih besar dan sama dengan 2Y. Okey, nombor 7. Y adalah selebih-lebihnya 4 kali X. Selebih-lebih. Selebih-lebih dia akan jadi lebih kecil dan sama dengan. Jadi Y lebih kecil dan sama dengan 4X. Okey, kita tengok balik. Yang awak perlu ambil perhatian adalah maksimum lebih kecil dan sama dengan. Minimum lebih besar dan sama dengan. Sekurang-kurang lebih besar dan sama dengan. Selebih-lebih lebih kecil dan sama dengan. Okey, yang ni tidak melebihi, lebih kecil dan sama dengan. Okey, nombor 1 dan nombor 2 tu dia direct ikut ayat lah. Melebihi, lebih besar, tidak kurang. Kurang daripada, lebih kecil. Okey, jadi untuk lakar graf, jadi kita kena bina ketaksamaan berdasarkan ayat yang diberilah. Jadi pastikan ketaksamaan yang kita tulis tu betul supaya graf yang kita lukis tu pun akan jadi betul lah. Okey, seterusnya kita akan masuk 7.2 iaitu aplikasi pengaturcaraan linear. Okey, untuk ni kita akan lebih kepada menyelesaikan masalah yang melibatkan pengaturcaraan linear secara graf. Okey, jadi kita cikgu pilih soalan sumatif. Kita akan terus jawab soalan sumatif lah. Okey, kita akan tengok
soalan latihan sumatif muka surat 247. Okey, latihan sumatif ni ada 5 soalan. Cikgu pilih nombor 2 dahulu. Okey, soalan dia panjang. Memang soalan bab ni dia panjang, jadi awak kena tukar daripada bentuk ayat kepada bentuk ketaksamaan lah. Okey, jadi kita tengok dulu soalan nombor 2. Okey, untuk soalan bab ni awak boleh photostat soalan lah, senang sikit, tak payah salin. Okey. Okey, nombor 2. Seorang tukang masak mengambil masa 2.5 jam untuk membakar sebiji kek oren dan 3 jam untuk membakar sebiji kek strawberry. Okey, ada 2 kek di sini iaitu oren dan strawberry. Okey, biasa mula-mula kita baca dulu semua soalan sepintas lalu. Okey, kos bagi membuat sebiji kek oren dan kek strawberry masing-masing ialah RM15 dan RM20. Dalam seminggu, X biji oren dan Y biji kek strawberry boleh dihasilkan berdasarkan syarat-syarat yang berikut. Okey, apabila awak baca soalan, awak kena kenal pasti. Biasanya dia ada 2 lah. 2 benda. Jadi yang mana X, yang mana Y. Okey, di sini dia dah sebut ni. Kek oren tu adalah sebagai X dan kek strawberry tu adalah sebagai Y. Jadi, awak label macam ni. Okey, ni jalan kira cikgu. Okey, soalan dia tadi cikgu dah photostat. Okey, awak keluarkan maklumat dia biar dia jadi macam ni lah. Awak keluarkan orange dan strawberry. Okey, kejap cikgu besarkan sikit. Okey. Okey, soalan tadi. Orange sebagai X dan strawberry sebagai Y. Okey, kita keluarkan maklumat. 2.5 jam untuk kek orange. Okey, awak keluarkan 2.5 jam berada di orange. Okey, satu lagi 3 jam untuk strawberry. Okey, dan RM15 untuk orange, RM20 untuk strawberry. Okey, keluarkan maklumat macam ni dulu supaya kita tak tertukar. Okey, kita tengok yang pertama. Tukang masak itu bekerja sekurang-kurangnya 30 jam seminggu. Okey, awak tengok di bahagian jam. 2.5 jam awak darab dengan X. Okey, dia akan jadi 2.5X tambah 3 jam awak darab dengan Y, dia akan jadi 3Y. Okey, ayat dia tadi adalah sekurang-kurang 30 jam. Sekurang-kurang. Sekurang-kurang simbol dia lebih besar dan sama dengan 30. Okey, bila kita tulis ketaksamaan, unit kita abaikanlah. Kita ambil nilai dia sahaja. Kita ambil nombor dia sahaja. Okey, awak dah dapat persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua. Kos untuk membakar kedua-dua kek itu tidak lebih daripada RM300 seminggu. Okey, awak ambil di bahagian yang RM tu tadi. Okey, jadi 15 darab dengan X, dia akan jadi 15X tambah 20Y. Okey, tambah 20Y. Dia sebut tadi tidak lebih daripada. Tidak lebih daripada. Okey, tidak lebih daripada, simbol dia lebih kecil dan sama dengan 300. Okey, itu adalah persamaan yang kedua. Okey, kita tengok persamaan yang ketiga. Bilangan kek oren. Okey, bilangan kek oren, simbol dia X. X. Bilangan kek oren tidak lebih daripada. Simbol tidak lebih daripada. Lebih tidak. Okey, lebih kecil dah sama dengan. Tidak lebih daripada 2 kali bilangan kek strawberry. 2 kali strawberry. 2, strawberry adalah Y. Jadi, X lebih kecil dan sama dengan 2Y. Okey, awak dah ada 3 persamaan. Okey, jadi A. Kita dah menjawab soalan A sebenarnya. Mana kita tengok soalan A.
tuliskan 3 ketaksamaan linear selain X lebih besar dan sama dengan 0 dan Y lebih besar dan sama dengan 0 yang memuaskan semua kekangan di atas. Okey, biasanya kita akan lukis pada paksi sukuan yang pertama lah, sukuan yang positif. Di bahagian X lebih besar, di bahagian X dan Y yang positif lah. Jadi dua persamaan ni memang dia dah bagilah. Jadi kita akan lukis graf di bahagian positif. Okey, itu dah menjawab soalan A. Kita dah tulis ketiga-tiga persamaan dia tadi berdasarkan kekangan yang dia bagi. Okey, B. Kita tajuk ni dia mudahlah sikit. Lepas kita keluarkan persamaan, kita akan lukis graf. Okey, B. Dengan menggunakan skala 2 cm bagi mewakili 2 biji kek, pada kedua-dua paksi, bina dan lorekkan rantau art yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, jadi kita guna sifir 2 lah untuk paksi X dan paksi Y. Okey, sebelum kita nak lakar graf, sebelum kita nak lukis graf, kita memerlukan titik. Biasanya 2 titik sudah memadai lah untuk kita lukis graf. Okey, kita tengok yang pertama. Cikgu dah cari titik ni. Siap-siap. Senang. Okey, macam mana nak cari titik? Biasanya kita akan gantikan X kosong dan Y kosong. Okey, kita tengok dah. Okey, yang pertama katakan X kosong. Bila kita ganti X kosong, Y dapat berapa? Okey, awak ganti X kosong di sini, dia akan tinggal 3Y sama dengan 30. Jadi Y sama dengan, awak pindah lah. 30 bahagi 3, awak akan dapat Y 10. Okey, kalau kita ganti Y pula kosong, awak ganti kosong di sini. Kosong darab 3, kosong lah. Bermaksud dia tinggal ni je. 2.5X sama dengan 30. Jadi X sama dengan, awak tekan kalkulator, 30 bahagi dengan 2.5 lah. Dia pindah mai sini. Okey, tengok contoh kan. 30 bahagi dengan 2.5. Okey, awak akan dapat 12. Okey, Y 12. X 12. Jadi bila kita ganti X kosong, kita akan dapat Y 10. Bila kita ganti Y kosong, kita akan dapat X pula 12. Okey, cukuplah 2 titik. Okey, yang persamaan yang kedua, bila kita ganti X kosong, kita tutup X. Tutup X, awak akan dapat Y. Jadi awak tekan kalkulator, 300 bahagi 20. Awak tekan 300 bahagi 20. Awak akan dapat 15. Okey, bila X kosong, Y 15. Bila Y pula kosong, dia awak tekan dia kalkulator. 300 bahagi dengan 15. Dia pindah ke sana. Jadi awak akan dapat X sama dengan 20. Okey, 2 titik dah cukup. Untuk persamaan yang ketiga. Okey, bila X kosong, Y pun kosong. X kosong, Y kosong. Ya, jadi bila kan bila apa 2 pergi sana, kosong bahagi 2 kosong jugalah. Jadi bila X kosong, Y kosong, awak cari satu lagi titik lain lah. Titik ni awak boleh ambil mana-mana atas paksi graf awak. Okey, ni cikgu tunjuk. Cikgu print skema jawapan lah. Cikgu awak lukis atas kertas graf betul. Okey, jadi tadi dia dah cakap 2 cm mewakili 2 cm. Okey, paksi X sifir 2, paksi Y sifir 2. Jadi awak boleh ambil mana-mana nilai di paksi X. Jadi cikgu ambil X sama dengan berapa tadi? X sama dengan 12. Ni awak boleh ambil mana-mana nilai X di sini. Jadi cikgu ambil X sama dengan 12. Jadi bila awak ganti X sama dengan 12. X sama dengan 12 di sini. Okey, kalau X sama dengan 12 di sini. Jadi Y itu sama dengan 12 bahagi 2, 6 lah. Jadi titik satu lagi. Apabila X sama dengan 12, Y sama dengan 6. Takkanlah awak nak ganti X kosong. Dia bila X kosong, Y kosong, dia kena cari titik lain lah satu lagi. Boleh ganti mana-mana nilai X di paksi ataupun Y di paksi. Okey, jadi kita dah ada titik ni. Okey, awak lukis graf. Tajuk ni dia mudah sikit.
Okey. Mana tadi? Okey. Awak lukis paksi dulu. Paksi X dan paksi Y. Okey, untuk yang pertama tadi, nilai dia 0, 10, 12, 0. 0, 10, 12, 0. Jadi awak plot 0, 10, 12, 0. Jadi awak ambil pembaris, awak garis. Okey. Satu, awak ambil pembaris, awak garis. Okey, satu persamaan sudah pun siap. Okey, persamaan tu awak boleh label dah, takut tertukar. Okey, ni dia darab dengan 2 ni sebab perpuluhan tadi kan. Jadi kalau awak tak nak darab dengan 2 pun betul juga. Mana persamaan kita tadi? 2.5x tambah 3y sama dengan 30. Bila kita label, kita letak sama dengan lah. Okey, 2.5x tambah 3y yang ni. 2.5x tambah 3y sama dengan 30. Okey, dia buat 5 tu dia darab dengan 2. Okey, persamaan asal dia darab dengan 2. Dia nak hilangkan perpuluhan. Sebenarnya awak tak payah darab tak apa juga. Okey, dia sama je lah. Okey, persamaan yang kedua tadi. X 0, Y 15. Okey, 0, 15 dengan 20, 0. 0, 15. 0, 15 dengan 20, 0. Okey, 20, 0. Jadi awak ambil pembaris, awak garis. Awak sudah dapat garisan yang kedua. Okey, yang ketiga. Mana yang ketiga tadi? Okey, 0, 0 dengan 12, 6. Jadi, 0, 0, 12, 6. 12, 6. Okey, awak ambil pembaris, awak garis. Okey, garis. Awak akan dapat 3 line lah. Okey, 1, 2 dan 3. Dan awak label lah. X sama dengan 2Y yang ketiga tadi. Yang kedua tadi. Mana tadi yang kedua tadi? 15X tambah 20Y sama dengan 300. Okey, dia label ni yang dah dikecilkan. Sebenarnya awak tak kecil pun tak apa. Jadi yang ni adalah 15X tambah 20Y sama dengan 300. Okey. Tak kecilkan apa tak apa dah. Betul juga. Ni dia hilangkan pecahan. Sebenarnya tak apalah. Awak tinggalkan dalam tu je, senang sikit. Okey, macam mana nak lorek? Okey, graf dah jadi dah graf. Okey. Cara nak lorek kita tengok Y. Awak tengok Y dia positif sebelah mana dan kita tengok dia lebih besar ke lebih kecil. Kita tengok persamaan yang pertama tadi. Y awak di sebelah sini. Jadi awak akan baca lebih besar. Bila lebih besar awak lorek sebelah atas. Bila lebih kecil awak lorek sebelah bawah. Okey, persamaan pertama lorek sebelah atas. Okey, persamaan pertama tadi bukan lorek sebelah atas, awak tanda sebelah atas dulu. Okey, tanda anak panah dulu anak. Jadi cikgu ajar macam ni. Tanda anak panah setiap kawasan. Setiap kawasan awak tanda atas. Sebab dia lebih besar. Okey, yang kedua tadi persamaan yang kedua Y. Okey, tengok Y lah, kita kena tengok Y berada di sebelah mana. Y lebih kecil. Jadi Y lebih kecil bermaksud awak kena tanda di sebelah bawah. Okey, awak tanda di sebelah bawah. Persamaan yang kedua tadi yang ni. Okey, tanda sebelah bawah. Setiap kawasan. Okey, awak tanda di sebelah bawah. Okey, persamaan yang ketiga tadi cikgu cakap kita baca di sebelah Y. Okey, Y awak berada di sebelah kanan. Jadi simbol dia kita baca lebih besar. Y yang ketiga lebih besar. Jadi atas. Okey, yang ketiga tadi line ni. Okey, atas. Setiap kawasan awak tanda atas. Okey, lepas awak tengok kawasan mana yang ketiga-tiga anak panah tu tunjuk. Okey, jadi kalau kita tengok di sini ketiga-tiga anak panah dia tunjuk di kawasan sini.
Jadi awak lorek yang berwarna pink ni lah. Okey, awak lorek dan awak tandakan dengan simbol out. Tu adalah cara kita nak lorekkan kawasan dia lah. Kawasan pertindihan di antara ketiga-tiga persamaan tu. Okey, jadi awak sudah menjawab soalan B. Awak dah menjawab soalan B. Okey, C pula. Dengan menggunakan graf yang diperoleh di B, cari keuntungan maksimum yang diterima oleh tukang masak itu dalam masa seminggu jika sebiji kek oren dan kek strawberry masing-masing memberi keuntungan RM17 dan RM20. Okey, kita akan buat persamaan keuntungan. Okey, 17X tambah 20Y. Okey. Nampak ni? Okey. 17X tambah 20Y. Awak samakan dengan K. K tu pemalar lah. Letak sahaja K. Okey. Nilai K tu awak kena cari sendiri. Okey. Cara dia. Awak hanya darabkan dua ni. Okey. Awak darabkan 17 dengan 20. Okey. 17. Awak darab dengan 20. Okey. Awak akan dapat 340. Jadi, nilai K tu awak letak 340. Supaya mudah kita nak ganti bila X kosong dan Y kosong. Okey, kita nak plot ni. Kita nak plot persamaan ni. Okey, jadi K awak tu pemalar. Letak sendirilah ni. Ni pemalar dah. Okey, letak sendiri. Letak sendiri berapa? Nilai berapa? Okey, letak sendiri nilai berapa, darab lah. Biasa kita darab X dengan Y. Lepas tu kita adjust sendiri. Kosong tu banyak mana bergantung kepada graf kita lah. Dia K ni kita boleh letak sebarang nombor. Dan nombor tu biarlah senang kita nak ganti X kosong, Y kosong lah. Jadi biasa kita darab dengan nombor ni, dua ni. Jadi bila X kosong awak tutup X. Tinggallah 20Y sama dengan 340. Jadi Y sama dengan berapa? 340 awak bahagi dengan 20. Awak akan dapat 17. Jadi senanglah sikit sebab tu kita darab dua tu. Okey, satu lagi bila awak ganti Y kosong. Awak akan dapat X sama dengan 20. 340 bahagi dengan 17. Jadi X sama dengan 20. Jadi persamaan ni. Okey, kita plot 017. Okey, mana 017? 017 20 kosong. Okey, 20 kosong di sini. Okey. Jadi, garisan putus-putus. Awak buat garisan putus-putus. Sebab ni garisan keuntungan lah. Ni kita panggil. Okey, garisan ni dia bergantung lah. Kalau macam awak letak 34 pun boleh juga. Jadi dia kecil sangat. Bergantung lah. Jadi garisan ni boleh bergerak. Dia bergerak selari lah. Maksudnya katakan dia berada macam ni. Awak bergerak selari. Okey, keuntungan maksimum maksudnya kita akan start daripada bawah lah. Titik yang dia kena last kali. Dia kena start daripada kosong-kosong sebenarnya. Okey, garisan ni kalau awak start daripada bawah dan awak naik balik. Titik yang dia kena last kali. Okey. Titik yang dia kena last kali adalah titiknya di sini. Ni. Okey, titik yang dia kena last kali tu kita panggil maksimum. Titik yang dia kena mula-mula kita panggil titik minimum. Jadi, bukan turun ke bawah dah. Cikgu turun ke bawah ni bermaksud yang last kali dia kena situlah. Okey, kalau awak turunkan balik dia kena sini mula-mula. Dia sebab dia kena start daripada kosong-kosong. Dia start daripada bawah kosong-kosong situ dia naik. Titik mana kena mula-mula? Titik ni. Okey, mana ni? Okey, mula-mula titik ni. Yang kedua titik ni. Yang ketiga titik atas. Okey, yang keempat titik yang ke bawah. Jadi awak baca titik ni berapa? 12, 6. Okey, 12, 6. Mana? Okey, 12, 6 adalah titik maksimum.
Okey, jelaskah? 12.6 titik maksimum. Okey, lepas tu persamaan keuntungan awak tadi 17x tambah dengan 20y. 17x tambah dengan 20y. X dengan y tu awak ganti dengan nilai titik maksimum. Awak ganti x dengan 12, awak ganti y dengan 6, awak akan dapatlah nilai maksimum. Keuntungan maksimum adalah RM324. Okey, 340 tadi tu adalah untuk kita letak nilai dia untuk kita lakar graf sahaja. Okey, bukannya jawapan dia lagi lah. Kita kena cari titik maksimum dia berapa. Barulah awak ganti X dengan Y tu dalam persamaan keuntungan awak tadi. Jadi awak akan dapatlah jawapan last dia. Okey, itu adalah contoh yang kedua. Itu adalah contoh pertama, nombor 2. Okey, kita tengok nombor 3 pula. Okey, nombor 3. Boleh nampak cikgu baca yang cikgu photostat. Sebuah pejabat pos ingin menghantar 600 bungkusan ke bandar M dengan menggunakan X buah lori dan Y buah van. Okey, dia dah sebut di situ lori dan van. Okey, lori mewakili X, van mewakili Y. Cikgu dah label siap-siap. Okey, pengangkutan bagi setiap bungkusan itu berdasarkan kekangan yang berikut. Okey, terus kepada kekangan yang pertama. Sebuah lori boleh membawa 120 bungkusan, manakala sebuah van boleh membawa 50 bungkusan. Okey. Semua bungkusan ada 600. Jadi persamaan pertama kita boleh buat 120 lori. Okey, lori 120, van 50 di sini. Okey, jadi persamaan pertama dia akan jadi 120x tambah 50y. Okey, bungkusan yang ada adalah 600 sahaja. Jadi kita kena fikir sendirilah. Tak boleh lebih 600 lah sebab 600 je ada bungkusan. Jadi simbol dia lebih kecil dan sama dengan 600. Okey, itu persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua. Bilangan van yang digunakan adalah tidak lebih daripada 3 kali bilangan lori. Okey, bilangan van. Van adalah Y. Jadi Y, cikgu kecilkan sikit. Okey. Okey, bilangan van yang digunakan. Van yang digunakan Y. Maknanya tidak lebih daripada. Tidak lebih, simbol dia lebih kecil dan sama dengan 3 kali lori. 3x. Kita persamaan yang kedua. Okay, persamaan yang ketiga. Bilangan van yang digunakan adalah sekurang-kurang. Okay, Y. Sekurang-kurang simbol dia lebih besar dan sama dengan 2 buah. Okay, 2 buah. 2 buah sahaja. Dua dia tak sebut lori, 2 buah. Jadi Y lebih besar dan sama dengan 2 sahajalah. 2 buah lori lah, 2 buah van lah maksudnya. Bilangan van yang digunakan adalah sekurang-kurangnya 2 buah. Jadi Y lebih besar dan sama dengan 2. Tak melibatkan X di sini. Okey, itu adalah persamaan yang ketiga. Okey, kita dah menjawab soalan yang pertama A tu. Okey, A selain X lebih besar dan sama dengan 0 dan Y lebih besar dan sama dengan 0. Tulis 3 ketaksamaan linear yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, kita dah jawab A. Okey, B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada sebuah lori pada paksi X dan 2 cm kepada 2 buah lori pada paksi Y, bina dan lorekkan rantau out yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey. 2 cm mewakili sebuah lori. Jadi paksi X sifar 1 lah. 1, 2, 3. Paksi Y 2 cm kepada 2 buah van. Okey, paksi Y sifar 2. Okey, sebelum kita lakar graf, sebelum kita lukis graf, macam biasa cari titik tadi macam cikgu cakap. Okey, X0. Bila X0 awak tutup X. Okey, awak tekan kalkulator 600 bahagi 50. Dipindah ke sana, awak akan dapat Y12.
Okey, bila Y pula kosong, awak tekan kalkulator 600 bahagi 120, awak akan dapat X sama dengan 5. Okey, untuk yang kedua pula, bila X kosong, Y kosong. Okey, jadi X satu lagi cikgu ambil nombor 3. Jadi bila X 3, Y 9 lah. Okey, yang ni tak perlu ganti titik lah sebab dia memang Y sama dengan 2. Okey, awak ganti yang ada X dengan Y je. Okey, kita tengok graf. Okey, ni graf yang dah siap. Okey, paksi X tadi sifar 1. Paksi Y tadi sifar 2. Mewakili 1 lori. Mewakili 1 dan Y tu mewakili 2. Okey. Persamaan pertama tadi, titik dia 0,12. Jadi awak tanda 0,12. 50. Okey, 50. Jadi awak garis, awak akan dapat tu adalah garisan graf yang pertama. Okey, awak boleh label. Okey, ni dia kecikkan. Sebenarnya tak kecikkan apa tak apa. 120X tambah 50Y sama dengan 600. Tak? Okey, itu adalah persamaan yang pertama. Okey, graf yang kedua, 00. 00, 39. Okey, 39. Mana 9? Okey, ni. 8, 9. Okey. Okey, jadi awak ambil pembaris, awak garis 0, 39. Okey, straight. Panjang lah. Panjangkan. Takut kita nak cari kawasan tu dia tak jumpa. Okey. Seterusnya yang ketiga, Y. Mana tadi? Yang ketiga, tak payah cari titik sebab dia adalah Y sama dengan 2. Okey, Y sama dengan 2. Ni akan awak garis straight sahaja. Y sama dengan 2. Okey, ni dia dah label Y sama dengan 3X tadi. Persamaan yang kedua. Ni persamaan yang ketiga. Y sama dengan 2. Okey, kita tengok nak tanda lebih besar tu sebelah atas. Saya tengok deh. Yang pertama awak tengok Y. Okey, simbol Y dia positif. Lebih kecil. Jadi awak tanda di sebelah bawah. Persamaan pertama di sebelah bawah. Okey, persamaan pertama. Bawah. 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 Di setiap kawasan. Okey, persamaan yang kedua, Y lebih kecil. Okey, tengok sebelah Y dah. Y lebih kecil. Okey, Y boleh bawah juga. Persamaan yang kedua, bawah. Okey, bawah. Bawah. Bawah di setiap kawasan. Okey, persamaan yang ketiga, lebih besar. Atas. Okey, persamaan yang ketiga, lebih besar. Atas. Atas. Atas di setiap kawasan awak tanda. Jadi awak tengok anak panah ketiga-tiga berada di kawasan mana. Okey, dia berada di kawasan ni. Kawasan mesti kawasan tertutup lah. Jadi awak lorek. Awak lorek garis penuh macam tu je lah. Jangan, tak payahlah kalah deh. Ni moga buku skema ni awak lorek. Okey, awak simbolkan R. Okey, itu adalah kawasan rantau berlorek kita. Okey, kita tengok soalan C. Dengan menggunakan graf yang diperoleh, cari julat bilangan lori jika 2 buah van digunakan. Okey, van tu 2. Van tu simbol dia Y. Bermaksud dia tanya julat bilangan lori. Dia tanya julat X. Okey, jadi awak tanda okey, julat X sama dengan berapa? Keluarkan soalan maklumat. Y sama dengan 2. Apabila diberi Y sama dengan 2. Okey, julat ni bermaksud antara berapa hingga berapa lah. Kita ambil nilai minimum, kita ambil nilai maksimum. Okey, Y sama dengan 2. Cara dia adalah, okey, Y sama dengan 2 di sini. Okey, awak tengok dalam kawasan berlorek. Okey, kawasan berlorek kita di sini. Sampai di sini. Minimum dan maksimum. Okey, ni adalah bilangan... Okey, ni adalah bilangan van dan juga bilangan lori. Dia mesti nombor bulat lah.
Awak tak boleh ambil perpuluhan. Jadi, dalam kawasan berlorek, tak kena ambil 0.5 dah. Okey, awak ambil nombor genap. Dia start di sini. Nombor 1, minimum. Kalau dia tanya bilangan minimum, jawapan kita 1. Okey, kalau dia tanya maksimum, bilangan dia ni perpuluhan ni awak masuk ke dalam. Dia mesti jawapan dalam kawasan berlorek lah. Kalau awak jawab 5, dia di luar kawasan berlorek. Dia mesti dalam kawasan berlorek. Jadi 4. Okey, minimum dia 1, maksimum dia 4. Jadi bila dia tanya julat, mesti antara minimum dan maksimum. Jadi X. Julat X antara 1 hingga 4. Termasuk 1, termasuk 4. Simbol ada sama dengan lah di bawah dia. Okey. Kalau nilai Y 2. Okey, boleh dah. Dia boleh tanya 3 soalan di sini. Kalau Y sama dengan 2, okey, X minimum dia 1, X maksimum dia 4. Kalau dia tanya julat antara 1 hingga 4. Okey, soalan seterusnya, nombor 2. Jumlah kos pengangkutan maksimum. Okey, dia tanya jumlah kos maksimum. Jika kos pengangkutan untuk lori dan van masing-masing ialah RM150 dan RM100. Jadi, awak keluarkan persamaan keuntungan macam tadi. Dia akan jadi 150X tambah 100Y. Okey, jadi kita keluarkan 150X tambah 100Y sama dengan K. K itu adalah pemalar. Okey, cara nak cari nilai K, cikgu ajar tadi awak darab 150 dengan 100. Okey, kalau awak darab 2 nombor ni, awak akan dapat okey, 15,000. 15,000 terlalu besar. Macam mana nak tahu terlalu besar? Okey, bila kita ganti X kosong, kalau 15,000 di sini, katakan awak letak 15,000 lah, okey. Okey, 15,000 bahagi dengan 100, dia akan dapat 150. Okey, tak ada. Dalam graf ni tak ada 150. Jadi pandai-pandai lah. Buai lah kosong tu. Buai kosong ambil 150 je. Kalau awak ambil 1,500 pun masih lagi besar. Okey, kena pandai-pandai dah. Maksud cikgu macam ni, pandai-pandai tu. Katakan awak ambil 15,000. Bila kita lah ni nak lakar, kita nak lukis. Bila kita nak lukis, bila kita ganti X kosong, Y tu awak akan dapat 150 besar. 150 tak ada di graf, nak plot mana tak? Okey, katakan awak buai kosong sebutir, awak ambil 1,500. Masih lagi besar. Bila X kosong, Y tu dia akan jadi 15. 15 pun tak ada di graf tu. Pendek lah graf kita ni. Jadi awak ambil 150 je lah. Dapat madam tadi. Jadi, nilai yang sesuai K tu dia atas kita letak berapa? Nilai yang sesuai adalah 150 sahaja. Jadi, bila awak ganti X kosong, Y kosong, awak akan dapat nilai yang kecil atas graf lah. Boleh kira lah. Jadi, kalau X kosong, Y awak akan dapat 1.5. Ni. 150 bahagi dengan 100. Okey, 1.5. Okey, kalau Y kosong, 150 bahagi 150 awak akan dapat 1. Jadi awak lakar kosong 1.5. Kosong 1.5. 1 di sini. 1.5. Okey, lepas tu titik satu lagi 1 kosong. Okey, 1 kosong di sini. Okey, awak buat garisan putus-putus. Nampak? Okey. Okey, garisan putus-putus. Okey, awak gerakkan garisan ni. Dia memang start daripada bawah lah. Tadi kita start daripada atas tak? Garisan ni dia boleh bergerak. Awak gerakkan selari. Gerakkan secara selari. Okey, titik yang dia kena mula-mula kita panggil titik minimum. Okey, ni titik minimum. Dia kena mula-mula. Lagi, naik lagi. Okey, titik kedua dia kena di sini, bucu. Titik yang kena tu maksudnya titik dalam kawasan berlorek lah. Okey, gerak lagi. Okey, ni adalah titik maksimum.
Okey, kita kena baca titik maksimum. Dan awak kena ingat ni adalah bilangan lori dan juga van. Jadi, bila bilangan lori dan juga van, dia mesti nombor bulat lah bilangan. Bilangan van takkan bilangan dia 6,5 ke 2,5 tak. Jadi, kalau dia berada di tengah-tengah ni perpuluhan, awak masuk dalam kawasan berlorek sikit, baca nombor bulat. Okey, dia sepatutnya sini lah, kita ambil sini 26. Okey, boleh. Kalau sini 2,5. 2,5 ni tak boleh. Ni bawah sangat dah ni sini ni. Kita ambil yang boleh baca titik nombor bulat. Okey, kita ambil sini 26. Jadi, titik maksimum sama dengan 26. Okey, titik maksimum 26. Jadi, jawapan kita ganti X2, Y tu 6 dalam persamaan keuntungan kita tadi. Okey, awak tekan kalkulator, awak akan dapat keuntungan maksimum kita adalah RM900. Okey, ni adalah soalan nombor 3. Okey, beres. Seterusnya kita tengok contoh yang terakhir lah. Cikgu rasa terakhir untuk bab ni. Kita tengok nombor 4. Okey, kita tengok soalan last, nombor 4. Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Indah menganjurkan satu kem motivasi. Peserta bagi kem motivasi itu terdiri daripada X orang murid perempuan. Okey, dia dah cakap X tu adalah perempuan. Catat terus. Perempuan adalah X dan Y orang murid lelaki. Okey, lelaki adalah Y. Yuran bagi seorang murid perempuan ialah 100. Okey, 100. Manakala yuran bagi seorang murid lelaki ialah 120. Bilangan murid yang menyertai kem tersebut adalah berdasarkan kekangan berikut. Okey, kita tulis terus kekangan dia. Ada 3. Okey, yang pertama, bilangan maksimum murid yang menyertai kem itu ialah 80 orang. Okey, maksimum simbol dia lebih kecil dan sama dengan. Okey, dia kecilkan sikit. Okey, X tambah Y bilangan. X tambah Y mestilah lebih kecil dan sama dengan 80. Okey, persamaan yang kedua. Nisbah bilangan murid perempuan kepada murid lelaki. Okey, nisbah per. Awak tukar kepada per. Perempuan kepada lelaki. X per Y. X per Y. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang simbol dia lebih besar dan sama dengan. Okey, 1/3. 1/3 lah maksudnya. Okey, itu adalah persamaan yang kedua. Okey, kalau dalam bentuk pecahan ni awak darab silang. Okey, ni cikgu darab. Okey, jadi 3X lebih besar dan sama dengan Y. Okey, persamaan yang ketiga. Jumlah yuran yang dikutip adalah tidak kurang daripada 5,000. Okey, yuran tu berdasarkan duit ni. Okey, jadi 100X tambah 120Y. 100X tambah 120Y. Okey, dia sebut tadi tidak kurang 5,000. Tidak kurang, simbol dia lebih besar dan sama dengan 5,000. Okey, dapat dah 3 persamaan. Okey, kita ganti titik. Okey, kalau X kosong, Y 80. Kalau Y kosong, X 80. Okey. Okey, yang ni kalau X kosong, Y kosong. Okey, satu lagi ambil je mana-mana titik. Tengok paksi dia dulu. Sebelum kita ambil titik, kita baca B. Okey, A dah kita dah menjawab. B dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 murid pada paksi X dan paksi Y. Okey, sifir 10 pada kedua-dua paksi. Okey, bina dan lorekkan. Okey, dah tadi X kosong, Y kosong. Awak ambil mana-mana lah X tu. Okey, cikgu ambil X sama dengan 20. Awak nak ambil X 30 pun boleh. Okey, kalau X 20. Kalau X 20. Okey, 20 darab 3. Y 60. Kalau awak nak ambil X 30 pun boleh juga. Kalau X 30, Y 90. Okey, mana-mana lah. Dan kalau boleh nombor tu biar ada atas paksi graf kita lah. Okey, boleh mana-mana ambil titik lah. Okey, yang ketiga. Kalau X kosong, okey, tutup. Jadi kalau awak bahagi guna kalkulator, 5,000 bahagi dengan 120, awak akan dapat perpuluhan tu.
5,000 bahagi dengan 120 dah. Okey, kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 41/2/3. Okey, dia perpuluhan lah tu. Jadi, kita cari titik lain lah. Okey, cikgu cari 3 lah tu titik. Kalau boleh nombor tu, kalau boleh nombor bulat. Okey, yang kedua, kalau Y kosong. Okey, kalau Y kosong, awak tekan kalkulator, 5,000 bahagi 100, awak akan dapat 50. Okey, ni cikgu ambil titik lain. Awak gantilah. Cikgu ambil cikgu ambil X 20. Jadi, kalau awak ganti 20. Okey, awak kira kalkulator. 5,000 tolak 2,000. 5,000 tolak 2,000 bahagi dengan 120. Awak akan dapat Y 25. Awak cari nilai yang dapat nombor bulat kalau boleh. Senang sikit kita nak plot dan garis. Okey, jadi kita plot. Tadi sifar graf kita tadi sifar 10 lah. Kita tengok graf. Okey, paksi X dan paksi Y sifar 10. Okey, jadi 10, 20, 30. 10, 20, 30. Okey. Kita lakar yang pertama tadi. Mana tadi yang pertama tadi? Okey, X kosong, Y 80. Kosong 80. 80 kosong tak? Okey, 80 kosong. Okey, awak garis. Tu ada persamaan yang pertama. Kita tulis di sini. Okey, persamaan yang kedua tadi. 00 dan juga 20, 60. Okey, 00. 20, 60. Okey, awak garis. Awak pun tulis Y sama dengan 3X. Ataupun tadi 3X sama dengan Y. Samalah. Okey, persamaan yang ketiga. 50 kosong, 20, 25. 50 kosong. 50 kosong. 20, 25. Tadi 20, 25. Okey, 25 di sini. Okey, jadi awak boleh garis straight. Okey. Jadi tadi kita dapat tadi yang satu lagi tu 41/2/3 kan. Jadi dia kena atas ni lah ni. Okey. 41 tu. Okeylah. Jelas. Okey, boleh. Okey. Ketiga-tiga graf. Okey, beres. Kita tengok yang pertama tadi. Pertama tadi Y lebih kecil. Okey, kita nak lorot sebelah bawah lah. Susah sikit. Sekejap cikgu balik lah. Okey, yang pertama tadi Y sebelah bawah. Okey, yang pertama tadi sebelah bawah. Lebih kecil sebelah bawah. Okey, yang kedua tadi kita baca di sebelah Y. Y lebih kecil. Okey, sebelah bawah juga. Yang kedua tadi sebelah bawah juga. Sebelah bawah, sebelah bawah, sebelah bawah. Okey, seterusnya yang ketiga. Y, okey, lebih besar atas. Yang ketiga lebih besar atas. Okey, jadi ketiga-tiga kawasan yang menunjukkan anak panah tu adalah kawasan ni. Ni dia awak lorek semua. Sampai kita akan guna paksi yang positif lah ni. Jadi berhenti di situ. Okey, kita dah menjawab soalan B. Kita tengok soalan C. Okey, dengan menggunakan graf yang diperoleh di B. Nombor 1, bilangan minimum murid lelaki. Okey, minimum lelaki. Minimum lelaki. Minimum lelaki. Jika nisbah bilangan murid perempuan kepada lelaki adalah 1.3. Okey, ni merujuk kepada persamaan yang kedua tadi.
Okey, persamaan yang kedua tadi kan nisbah 1/3. Jadi kita tengok persamaan yang kedua. Okey, jadi dia tanya lelaki. Lelaki adalah Y. Jadi dia tanya Y minimum berapa. Okey, cara dia adalah macam ni. Y minimum sama dengan berapa pada garis Y sama dengan 3X. Okey, ni adalah garisan Y sama dengan 3X. Okey, awak tengok minimum adalah paling bawah. Paling bawah kita baca di sini lah. Okey, paling bawah deh. Paling bawah di sini. Jadi awak boleh baca dia, kalau awak baca di graf sebenar, dia adalah Y sama dengan 33 ni. Ni. Y sama dengan 33. Kalau dia kata maksimum, kita baca atas ni. Okey, maksimum dia adalah 60. Minimum dia adalah 33. Jadi jawapan dia Y sama dengan 33. Okey, soalan yang kedua, last. Keuntungan maksimum yang diperoleh jika pihak sekolah memperoleh keuntungan sebanyak 25% daripada jumlah yuran yang dikutip. Okey, dia tak ada bagi persamaan lain ke? Bermaksud kita guna persamaan asal. Persamaan keuntungan tu adalah duit lah. Jadi keuntungan yuran dia, kita tengok persamaan yang ketiga. Okey, kita tengok persamaan yang ketiga, kita gerakkan persamaan yang ketiga tu. Okey, mana persamaan yang ketiga? Ni persamaan yang ketiga kita. Okey. Ni persamaan keuntungan kita, persamaan ketiga. Awak gerakkan dia. Maksimal adalah titik last yang kena. Jadi titik mula-mula kena adalah titik 2 ni lah. Kita tak kira lah ni. Titik 2 ni titik minimum. Okey, bila kita gerakkannya. Okey, kena ni titik yang ketiga kena. Lagi gerakkan. Okey, ni adalah titik maksimum. Jadi ya, titik maksimum kita baca di sini. 20, 60. Okey, jadi titik maksimum 20, 60. Kita tak payah cari nilai K lah. Sebab kita guna persamaan asal. Sebab dia tak ada bagi persamaan lain. Jadi awak ganti X20, awak ganti Y60. Dalam persamaan mana ni? Persamaan yang ketiga. Persamaan yang keuntungan ni. 100X tambah 120Y. 100X tambah 120Y. Okey, X dengan Y awak ganti 20, 60. Jadi awak akan dapat 9200. Okey, keuntungan yang diperoleh adalah dia cakap tadi 25%. Jadi 25 bahagi 100 darab dengan 9200. Jadi keuntungan yang didapat adalah RM2300. Okey, soalan ni okey, dah tamat dah ni. Okey, dah tamat dah kita bab 7. Biasanya dia berada di soalan pilihan lah, bahagian C kertas 2. Jadi awak boleh pilih lah sama ada nak jawab soalan indeks, segitiga, ketaksamaan linear ataupun satu lagi soalan last, bab 8 lah. Nanti kita masuk bab 8. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita dah tamat lah bab 7. Bab 7 ni sebenarnya tak adalah payah sangat. Mudah je lah. Dia berkaitan dengan lukis graf. Okey, cikgu terangkan pula. Cikgu nak bagi tahulah persamaan ni awak tulis 3 persamaan ni, awak akan dapat 3 markah di sini. Markah pertama, markah kedua, markah ketiga. Okey, graf ni pun 3 markah. Salah satu betul awak lakar dapat 1 markah. Ketiga-tiga betul dapat 1 markah. Okey, awak lorek dapat 1 markah. 3 markah dah di graf. Okey, 6 dah tak? Okey, yang ni biasanya adalah satu soalan dia. 7. Titik, kita cari titik maksimum tu dapat markah juga. 8. Awak ganti dalam persamaan tu dapat 9. Kejawapan akhir dapat 10. Biasanya 10 markah lah untuk soalan bab 7 ni. Okey, itu sajalah daripada cikgu kali ini. Sekian, terima kasih.